تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ucapan yang terutama-tama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesempatan waktu kepada kita, yang memberi kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, dan juga diri kita ini rasa nak untuk berada dalam majlis ilmu. Sehingga disebut dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebutkan dalam membezakan orang yang beriman yang menuntut ilmu ini, Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mana selalu kita dengar di kuliah-kuliah, di ceramah-ceramah guru-guru kita selalu sebut ayat ini tu. Tapi setakat mana kita ambil pengajaran daripada ayat ini? Bagaimana Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum? Allah Ta'ala mengangkat darjat golongan orang-orang yang beriman dari kalangan kamu, iaitu kalangan manusia. Seluruh umat manusia ini diangkat darjat golongan beriman lebih mulia daripada manusia yang tak beriman. Seterusnya disebutkan lagi walladzina utul ilma darajat. Dan di antara semua orang beriman ini, Allah Ta'ala pilih pula golongan yang walladzina utul ilma darajat. Orang menuntut ilmu ini lebih mulia beberapa darjat daripada orang yang tak menuntut ilmu. Sehingga disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi dia nak menuju ke syurga. Dalam hadis ini ada sedikit perbahasan. Kenapa Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma? Barang siapa yang menuntut melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan bagi dia nak ke syurga. Kenapa Allah Ta'ala Nabi tak sebut siapa yang pergi ke masjid sembahyang berjamaah, siapa yang pergi menunaikan haji? Tapi hadis ini Nabi sebut siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi dia nak ke syurga. Kenapa tuan-tuan? Kita tengok pada hari ini realiti kehidupan masyarakat kita. Bila sebelum ini dia tak boleh nak datang sembahyang berjamaah di surau di masjid. Umur 20, 25 dia kahwin. Bekerja, dapat anak, sampai pencen baru dia nak nampak masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah nampak masjid boleh sembahyang berjamaah. Tapi apabila sampai selesai sembahyang berjamaah ada kuliah, dia balik, tuan-tuan. Ini yang menyedihkan, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi sebut barang siapa yang Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi dia nak menuju ke syurga, tak dapat tidak kita kena ringankan tulang kita, kita kena ringankan diri tubuh badan kita untuk kita datang hadir duduk dalam majlis ilmu ni. Kalau sekadar datang sembahyang berjamaah, lepas itu kita balik rumah tengok buletin utama. Sebab apa tuan-tuan? Nabi tak sebut datang masjid sembahyang berjamaah Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi dia untuk ilmu. Nabi sebut Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi dia nak ke syurga. Tapi Nabi sebut menuntut ilmu Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi ke syurga. Sebab apa? Kadang-kadang umur 60 tahun dah, tuan-tuan, ada yang belajar fiqh yang masih mandi, cara nak mandi junub masih belum tepat lagi ikutkan syarak. Kadang-kadang ada yang umur 60, tuan-tuan, minta maaf Fatihah lintang bukan. Tapi dia kata, ustaz ni kalau kat masjid ni tak ada benda nak ulang, ni benda yang tu dia ulang. Tapi dia sendiri kadang-kadang dia tak pergi halusi, kadang-kadang baca Fatihah lintang bukan, umur 60, tuan-tuan.
Saya bukan kata kat sini tuan. Kadang-kadang saya duduk di Yaman, saya belajar di Yaman. Bila kami iktikaf di masjid akhir 10 Ramadan, datang Syekh ni, dia datang buat halaqah. Iktikaf ni adalah orang muda, orang tua. Syekh ni kata, okey, baca Fatihah seorang sekali, saya nak dengar. Bila baca Fatihah, tuan-tuan, walaupun orang Arab baca Fatihah lintang bukan. Kawan saya dia cerita, ni bukan di saya duduk masjid lain, duduk di masjid dia cerita. Dia mengaji, dia kata, alhamdulillah, Syekh kata, tengok ni kamu, ini budak Malaysia. Walaupun dia orang ajar, tapi dia cakap dia baca Fatihah lebih fasih daripada kamu. Orang Arab pun kadang-kadang baca Fatihah tak betul, tuan-tuan. Nak cerita kata bukan kita nak burukkan sesiapa, cuma nak ceritakan pentingnya menuntut ilmu ini. Sebab Nabi highlightkan, siapa yang nak Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi dia nak menuntut ilmu, maka tak dapat tidak, kita kena duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Kadang dalam kehidupan kita seharian, dalam kehidupan kita daripada zaman kita muda remaja sampai kita kahwin berumah tangga, ada anak isteri, kita bekerja sampai kita pension, terkadang sebahagian besar daripada manusia ini dia lalai dalam kehidupan dia. Tujuan sebenar Allah Ta'ala utuskan dia di atas muka bumi ini. Dia lupa, tuan-tuan. Bukan dia tak tahu, dia lupa. Sibuk bekerja, cari nafkah, cari sumber dunia ini. Kadang-kadang dia terlupa bahawa ini adalah kematian. Ini dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Sehingga Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu ini dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah Ta'ala ingatkan balik kepada manusia bahawa mereka ini tidak diciptakan sia-sia saja datang. Sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Disebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan kehidupan dan kematian ini liyabluwakum, untuk Allah Ta'ala nak uji manusia ini, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang melakukan amal yang baik. Kehidupan dunia ini Allah Ta'ala nak uji manusia dan Tuhan. Sebab apa? Sama ada dia ini kesudahan dia syurga ataupun neraka. Dan tengok dalam satu hadis pada malam ini, insya-Allah kita nak bincangkan satu hadis. Sampai apa tu? Ya, Ustaz. Abang kita ikut dia. Jadi pukul 10 boleh kata, insya-Allah. Dia buah mula orang kata pengenalan dah lama sikit. Jadi sebelum kita masuk dalam perbincangan hadis ini, saya nak perkenal diri sikit dah, tuan-tuan. Kata Ustaz ni Maiman, ada pengenalan diri. Saya ada 2 tahun lebih dah saya balik daripada Yaman, dan saya terus menetap di Selangor. Saya menetap di Selangor. Asal saya orang Bali. Yang saya mai daripada Bangku Berangan, Pondok Lanai, saya mai Pondok Lanai. Jadi saya menetap di Selangor hampir 2 tahun. Dan ini saya balik semula ke Kedah. Saya duduk di Kedah. Jadi ini kuliah pertama saya di utara ni, tuan-tuan. Lepas lama 3 bulan saya duduk balik, mak tahu apa sihat, saya balik duduk di Kedah. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan, jadi saya mohon maaf lah. Sebab dah 3 bulan lebih dah tak duduk di depan ni, tuan-tuan. Jadi nak mula balik kita, jadi kadang-kadang ada yang tersasul sikit, insya-Allah.
Mohon maaf. Jadi kita nak masuk dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa hadis ini kadang-kadang ada sebahagian besar dari kita yang pernah dengar ataupun pernah belajar dan disyarahkan oleh guru kita. Tapi kadang-kadang ada juga saya nak highlightkan ada beberapa perbincangan syarah daripada hadis ini yang jarang-jarang ataupun tak dihuraikan oleh guru kita. InsyaAllah saya akan cuba keluarkan apa yang disebut sebagai hadis masyhur dalam matan Arba'in, hadis 40, hadis yang kedua kalau tuan-tuan ingat. Hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a 'alaina rajulun shadid bayad as-siyab shadid sawad ash-sha'r لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Hadis yang agak panjang dikatakan hadis yang paling panjang dalam matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Juga disebut masyhur disebut sebagai hadis Jibril. Juga dikatakan oleh ulama hadis yang mencakupi ulum syar'iyyah, melengkapi ulum syar'iyyah. Kita baca bagaimana Umar cerita dalam hadis ini, diriwayatkan hadis ini Sayyidina Umar sebut bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawm, pada suatu hari. Iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad as-siyab, tiba-tiba muncul seorang lelaki dalam keadaan sangat putih pakaian dia. Shadidu sawad ash-sha'r, bersangatan hitam rambut dia ini. La yura alaihi athar safar. Umar cerita dalam hadis ini ketika mana dia sedang duduk bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat pada ketika itu, tiba-tiba datang seorang lelaki dalam pakaian yang sangat putih pakaian dia ini, dan juga bersangatan hitam rambut dia. Dan Umar cerita dalam hadis ini, la yura alaihi athar safar, tak nampak kesan-kesan bahawa dia ini seorang yang bermusafir. Zaman dulu tuan-tuan, kalau kita musafir, kalau dia tak naik unta, dia naik kuda. Kalau tak naik kuda, naik kaldai. Tak ada Honda Accord, tak ada. Jadi kalau dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan berpakaian putih baju dia ini, kalau dia menempuh perjalanan yang jauh, nescaya akan terdapat kotoran pada baju dia. Dan juga kalau dia keluar daripada rumah dia ini dalam keadaan rambut dia hitam berminyak ini, nescaya akan terdapat debu-debu disebabkan perjalanan jauh dia itu.
Umar sebut tak nampak kesan-kesan bahawa dia ini seorang yang bermusafir. Maksud dia kemungkinan dia orang dekat-dekat sini saja. Umar cerita dalam hadis ini, la yura alaihi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Yang peliknya Umar cerita, tak ada seorang pun daripada kami yang mengenali lelaki ini. Tak nampak kesan musafir, kemungkinan orang sini, tapi orang sini pun tak kenal dia tentu. Ini Jibril ini datang menjumpai seorang lelaki. Sehinggalah Umar sebut dalam hadis, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di samping Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia melagakan dua lutut dia dengan dua lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dia meletakkan dua tapak tangan dia ke atas dua paha dia. Sebahagian riwayat kata dia letak dua tapak tangan dia ke atas dua paha Nabi. Sebahagian yang menyebut dia letak tangan dia ke atas dua paha dia. Ada khilaf ulama. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan, kita cuba bayangkan dia duduk dalam macam soalan duduknya tahiyat awal contoh. Dia lagakan dua lutut dia menghadap kepada Nabi. Nabi duduk, dia menghadap Nabi. Kalau dia letak tangan dia ke atas paha Nabi, macam dia tercungit nak ke depan tuan-tuan. Jadi kita pegang, bagi saya contoh. Tapi ada dua pendapat ulama. Bahagian kata letak dua tapak tangan dia ke atas dua paha dia sendiri. Sebahagian kata dia letak tapak tangan dia ke atas dua paha Nabi. Nak kata dekatnya seorang murid dengan guru ini tuan-tuan. Ini yang diajarkan oleh Jibril AS. Lalu Umar cerita lagi dalam hadis ini. Qala ya Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam. Dia kata, wahai Muhammad, maka ceritakanlah kepada aku apakah dia Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tashhadu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah kau menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Wa tuqimus salat, engkau mendirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakat, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengerjakan haji sekiranya engkau mampu. Qala sadaq, kemudian lelaki ini berkata, benarlah engkau. Umar cerita dalam hadis ini, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami rasa kagum, kami rasa pelik dengan lelaki ini. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya lalu dia membenarkan tuan-tuan. Kalau kita tanya tuan-tuan contoh, Umar pelik sebab apa? Contoh dalam kelas seorang guru, dia tanya kepada anak murid dia, bukan dia tak tahu tuan-tuan, dia nak uji. Itulah dia contoh macam Jibril buat itu. Dia tanya Nabi, apakah itu Islam? Nabi sebut al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jibril kata, sadaqta, benarlah engkau. Umar kata, kami yang berada di situ pada ketika itu berasa kagum, heran dengan lelaki ini. Dia bertanya, tak lalu apabila Nabi sebut Islam apa, dia membenarkan. Kemudian lelaki ini berkata lagi, qala ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi sebut, hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, wa malaikatihi wa kutubihi, dan juga kitab-kitab yang diturunkan, wajib kita beriman dengan 4 kitab. Wa kutubihi wa rusulihi, dan juga 25 rasul yang wajib kita beriman. Saya tak nak hurai panjang tuan-tuan, sebab ada satu, kalau kita sebut dalam hadis ini, kebanyakan kalau kita baca ataupun kita belajar, kebanyakan hadis ini biasanya kita hurai, buku kita cakap mengenai, dibahaskan mengenai 3 perkara tuan-tuan. Yang pertama disebut sebagai hadis, yang pertama Nabi cerita mengenai Islam, yang kedua mengenai iman, yang ketiga mengenai ihsan.
Kalau kita kata ini adalah kesempurnaan Islam, yang pertama adalah Islam, iman dan ihsan. Selepas Nabi tanya, Jibril tanya kepada Nabi mengenai ketiga-tiga perkara ini, ihsan ini, saya akan baca hadis ini habis, nak bagi nampak. Selepas Jibril tanya kepada Nabi mengenai Islam, Jibril tanya Nabi mengenai iman, Jibril tanya Nabi mengenai ihsan, Nabi jawab semua tuan-tuan. Kemudian selepas Nabi jawab ketiga-tiga perkara ini, Jibril tanya mengenai apa tuan-tuan kalau pernah belajar? Qala fa akhbirni an sa'ah. Kita baca terjemahan masuk tadi sampai qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nabi sebut ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ini adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Fa in lam takun tarah. Kalau kita tak boleh nak rasa seolah-olah kita dapat melihat Allah dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, fa innahu yarak, maka cukuplah engkau rasa seolah-olah Allah Taala melihat kamu. Kalau kita mengaji dalam perbahasan ilmu tasawuf ini, perbahasan lebih panjang lagi tuan-tuan. Disebut oleh ulama lahirlah daripada prinsip ihsan ini, lahirlah di situ ilmu akhlak. Lahirlah daripada situ ilmu tasawuf ataupun disebut sebagai tazkiyah, penyucian diri. Lahirlah berbagai ilmu mengenai hati. Kemudian selepas selesai ketiga-tiga perkara ini, Jibril tanya, qala fa akhbirni 'an sa'ah. Jibril tanya kepada Nabi, ceritakanlah kepada aku bila berlakunya kiamat. Nabi sebut mal mas'ulun anha bi'alama min as-sa'il. Mal mas'ulun anha bi'alama min as-sa'il. Nak terjemah bahasa Melayu tuan-tuan, bukanlah orang yang ditanya. Mal mas'ul anha, bukanlah orang yang ditanya tu. Maksudnya Nabi bi'alama min as-sa'il, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Bahasa utara kita senang macam mana tuan-tuan? Kata guru saya, bila Jibril tanya Nabi bila berlaku kiamat, kalau orang utara kata apa tuan-tuan? Aku tak tahu, hang pun tak tahu. Maksudnya Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Bukanlah orang yang ditanya, iaitu aku. Bi'alama min as-sa'il, Nabi sebut lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Walaupun Jibril tanya Nabi, tak semestinya Nabi lebih mengetahui daripada Jibril. Maksudnya dua orang tak tahu. Bila Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu bila berlakunya kiamat ini. Jibril kata, ditanya kepada Nabi, fa akhbirni an amaratiha, maka ceritakanlah kepada aku bilakah berlakunya kiamat. Fa akhbirni an amaratiha, maka ceritakanlah kepada aku apakah tanda-tanda berlakunya kiamat. Lalu Nabi sebut sebahagian, walaupun hadis akhir zaman itu banyak tuan-tuan, ada yang susun hadis 40 akhir zaman, banyak dari kitab-kitab hadis fitan akhir zaman dan sebagainya. Tapi bila Jibril tanya Nabi apakah tanda-tanda berlakunya kiamat ini, Nabi sebut sebahagian, antalidal amatu rabbata wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Nabi sebut yang pertama, antalidal amatu rabbata. Di akhir zaman ini, tanda-tanda berlaku kiamat, engkau akan lihat seorang ibu melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbata. Seorang ibu melahirkan tuannya tuan-tuan. Macam mana? Kalau perbahasan ulama dulu, sebahagian kita, seorang ibu melahirkan tuannya, contoh, seorang lelaki, dia ni kaya, dia beli hamba perempuan. Apabila dia beli hamba perempuan, dia bersama dengan hamba perempuan ini dapat seorang anak, dan anak ini merdeka. Kemudian dia bebaskan, dia merdekakan perempuan ini, dan anak itu sudah bersama dengan dia. Lalu selepas anak dia ni membesar, lalu dia kembali, dia beli ibu dia ini dalam keadaan dia tak tahu bahawa itu adalah ibu dia. Itu yang diperbahaskan oleh kitab dulu-dulu kan. Tapi pada masa sekarang ini, Islam telah menghapuskan sistem perhambaan, yang mana Islam agama yang bukan terus menerus mengharamkan perhambaan tuan-tuan. Tapi
Kita tengok bagaimana Islam menghapuskan perhambaan secara bukan secara drastik. Bagaimana kalau kita buat satu kesalahan, yang pertama sekali nak bayar kafarah, kita bebaskan hamba. Banyak kalau kita buka dalam kitab fiqh, yang pertama sekali bebaskan hamba. Tak boleh bebaskan hamba, kemudian baru ada turutan-turutan sebenarnya. Itulah dia keindahan Islam pada ketika ini. Jadi pada hari ini kita tak dapat lagi, tak ada dah sistem perhambaan ini, tak ada manusia yang dikatakan hamba ini. Bagaimana tanda-tanda akhir zaman? Nabi sebut antaridal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuan. Sebahagian yang membuat cuba mensyarahkan bagaimana maksud hadis ini. Kita lihat realiti kehidupan kita pada hari ini. Tak payah pergi jauh tengok luar negara, tengok dalam Malaysia kita. Bagaimana anak-anak pada hari ini, walaupun bukan semua, tapi ada sebahagian kecil. Anak-anak pada hari ini, seorang ibu ni dia lahir anak-anak. Dia lahirkan anak, kemudian dia besarkan anak ini. Memang sekarang ni manusia lah, suami pun bekerja dan juga banyak juga isteri yang bekerja. Jadi sehariannya ibu ayah ini bekerja untuk membesarkan anak ini. Tapi anak pada hari ini bukan macam anak zaman dahulu. Apa yang dia cakap mak ayah kena turuti. Apa yang dia nak mak ayah kena penuhi. Kalau tak, dia ugut nak lari rumah, nak buat macam-macam tuan-tuan. Jadi mak ayah tak ada pilihan, kena ikut juga tuan-tuan. Apa yang mak ayah cakap, dia tak nak dengar. Apa yang dia cakap, mak ayah mesti dengar. Dan seharian mak ayah bekerja ni untuk besarkan dia, bagi dia makan tuan-tuan. Nampak macam hamba tuan-tuan. Kerja siang malam nak bagi besarkan anak-anak. Tapi apa kita cakap langsung dia tak dengar. Yang dia cakap kita mesti dengar. Mesti kena patuh dan aku. Itu salah satu tanda-tanda yang cukup dihuraikan oleh ulama. Mungkin keempat, mungkin atas asal. Yang kedua, antara al-hufat al-urata al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda kiamat ini, engkau akan melihat satu kumpulan, satu puak antara al-hufat, tak pakai kasut, al-urata al-alat, satu puak yang mana pakaian tak cukup, berkaki ayam, pakaian tak cukup, hidup miskin di padang pasir. Akhir zaman Nabi sebut ya tatawaluna fil bunyan ri'asha. Mereka ini dulu menternak kambing di padang pasir. Kasut tak pakai, pakaian tak cukup, hidup miskin di padang pasir menternak kambing. Di akhir zaman Nabi sebut ya tatawaluna fil bunyan, mereka membina bangunan pencakalan. Sebahagian ulama kata tuan-tuan sekarang di mana kita tengok? Yang mana satu masa dulu mereka tak ada tamadun, Arab Badui. Tak pakai kasut. Tapi sekarang ini mereka membina bangunan pencakalan. Di mana tu? Dubai, Burj Khalifa. Yang mana kalau kita tengok mengaji dalam adab tamadun, peradaban bangsa Arab ini, mereka ni tak ada tamadun tuan-tuan, Arab Badui. Tapi di akhir zaman disebabkan pelaburan asing dan juga hasil minyak yang banyak, mereka jadi negara maju. Dia boleh bina bangunan pencakalan ini, kita kenali sebagai Burj Khalifa di Dubai. Namun perbincangan kita pada hari ini bukan kita nak tengok apa ulama menguraikan perkara yang keempat selepas iman, selepas Islam, iman dan ihsan ini. Apa dia perkara yang keempat ini tuan-tuan? Apa pentingnya Jibril tanya Nabi bila berlakunya kiamat? Bila Nabi sebut aku tak tahu, bila aku tak tahu engkau pun tak tahu. Jibril nak tanya juga, cerita kalau aku apakah tanda-tanda berlaku kiamat? Di sini ulama mengistinbatkan satu hukum. Kenapa Jibril nak tanya juga kepada Nabi? Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, perkara yang keempat ini, man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhu. Bagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang tak ambil tahu hal urusan, tak ambil berat, tak nak ambil tahu langsung hal urusan kaum muslimin, falaysa minhum. Nabi tegaskan bahawa dia bukan dari kalangan mereka. Nabi sebut bukan dari kalangan kaum muslimin.
Kita tengok realiti kehidupan kita pada hari ini, masyarakat kita, tuan-tuan. Kalau Islam ini hanya sekadar Islam